Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali bertemu di dalam kebaktian doa malam. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian kita dan juga setiap doa dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu sama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita memulai kebaktian doa pada malam hari ini dengan naikkan pujian mulia bagi namanya.
bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur segala kebaikan, kemurahan, dan segala kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dan keluarga kami ya Bapa. Pada hari ini ya Tuhan, biarlah kami disegarkan kembali, diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui kebaktian doa malam pada hari ini, setiap orang bisa bersatu hati bersama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa yang ada. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mendengarkan kami, Allah yang mendengarkan dan bersama-sama dengan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya di lain waktu bisa terus bersama-sama dengan kami bersekutu di dalam persekutuan doa, ibadah walaupun masih dalam keadaan yang online ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Untuk firman Tuhan saya persilahkan. Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Tema renungan kita pada malam hari ini berjudul, Libatkan Tuhan dalam Perencanaan Hidupmu. 今天我们所要谈的主题就是将上帝纳入在你的生活计划， Libatkan Tuhan dalam perencanaan hidupmu. 把上帝纳入在你的生活计划。 Mari kita berdoa 我 terlebih 们来 dahulu. 同心祷告。 Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertatah di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa karena Engkau telah memperlengkapi dan mempersiapkan kedua hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan terima kasih dan Engkau juga mempersiapkan semua diri kami yang mendengar ya Bapa. Tuhan, biar apa yang kami dengar Tuhan dapat menguatkan kami. Tuhan terima kasih, kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin。 Ada seorang gadis yang bernama Christine Grimmie. 一个年轻的女生，她叫做 Christine Grimmie。 Dia adalah seorang penyanyi terkenal yang pernah menjadi juara ketiga di The Voice Amerika tahun 2014. 她是一个非常有名的歌星，她曾经在2014年的时候，在美国之声比赛得了第3奖。 Gadis muda ini mempunyai segudang impian dan harapan. Dia berencana untuk menulis lebih banyak lagu, membuat album dan melakukan tour ke banyak daerah. 这位年轻的女生，她有很多的这个期盼，她有很多的愿望，她计划可以写多很多的书，写了很多的唱片，包括去了很多地方做了个流行歌声。 Suatu hari setelah Christine melakukan konser, seperti biasa ia ingin melakukan acara jumpa fans. 有一天，当这位 Christine 举行这个演唱片的时候，她就计划了来可以见她的这个歌迷。 Tidak disangka itulah kali terakhir dia panggung dan jumpa fans, karena di tengah acara jumpa fans itu seorang pria menembaknya 3 kali dan akhirnya dia meninggal. 没想到这就是他最后一场的演唱会，包括他可以见到他的歌迷。因为当时当他见到他的歌迷的时候，他没有发现到有一个男生。 他用手枪打了他3次，使他是过世了。 Siapa yang menyangka gadis yang mempunyai suara yang begitu indah dan mempunyai masa depan yang bagus, hidupnya begitu singkat. 没想到一个有美好的声音与这个未来非常有这个盼望的那个女生，她的生命那么短暂。 Seperti pepatah dari orang tua yang mengatakan orang bisa berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. 就像我们时常年老的人向我们的勉励，就是说人类只能计划，但是只有上帝来做决定。 Bahasa Hokkien kita sering mendengar lang e kwa dia, ti chu dia. 在这个福建话就是人可以计划，但是天来指定。 Sebagai orang Kristen, kadang kita bingung. Setelah membuat sebuah perencanaan dan perencanaan itu sudah matang, tinggal dikerjakan.
同样的，当我们成为一个基督徒的时候，我们就是很常疑问：当我们做了计划的时候，当我们想去实行了那些计划， Tetapi timbul pertanyaan, apakah perencanaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? 但是时常有一个疑问，就是是否我们的计划是按照上帝的心意呢？ Tetapi jika kita diam saja tanpa membuat perencanaan sama sekali, apakah itu berkenan di hati Tuhan? 但是讲我们没有则沉默起来，我们没有做计划，是否是合神心意吗？ Apalagi situasi di tengah new normal di masa pandemik ini, kita hendak membuat perencanaan bagi hidup kita minimal untuk tahun yang akan kita lewati ini. 同样的，当我们遇到这个瘟疫的时候，特别在我们新时期的时候，我们做了一个计划，向我们的未来的生活，包括至少在明年的计划。 Rasul Yakobus di dalam suratnya kepada jemaat Kristus memberikan nasihat kepada kita semua untuk melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup. 这个雅各使徒，他在他所写信给他当时的门徒的时候，他就做一个勉励，就是我们要把我们的计划交托以主来参与。 Mari kita baca dalam bahasa Indonesia Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Saya ulangi, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. 我们来看，或者可以一起来读在雅各书第4章13到17节，用印尼文的圣经来读。 Kita akan membacanya dalam bahasa Indonesia. Setelah itu nanti Chuantau Andrew akan membacakan untuk kita dalam nas bahasa Mandarin. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, yap. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. 我们来看，在雅各书第4章13到17节，你们有话说，今天、明天我们要往某城里去，在那里住一天。 做买卖得离，其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们只当说，主若愿意，我们就可以活着；也可以说这事或做那事。现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口都是恶的。 人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。 Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17, Rasul Yakobus memberikan 4 nasihat penting dalam melibatkan Tuhan dalam membuat perencanaan hidup. 从这个雅各书第4章13到17节，雅各使徒他给我们至少有4个勉励，是带领我们将上帝 纳入在我们的生活计划。 Yang pertama, kita diperingatkan supaya tidak dengan rancang yakin akan kelanjutan hidup kita. 第一的就是我们被提醒，不要以太过自信来计划我们前面的生活。 Dan supaya tidak membuat rencana-rencana atas dasar kelancangan itu dengan keyakinan bahwa kita akan berhasil. 也不要去以这种无理而指定计划，使我们相信我们会成就。 Tidak berapa lama, dalam beberapa lama ini ada seorang teman saya, dia WA ke saya. 有一次，我的好朋友就传短信给我， Dia katakan, Wi, tolong dukung saya dalam doa. 牧师，请你为我祷告。
Soalnya usahanya tidak dapat berjalan di masa pandemik ini. 因为在这个瘟疫的情况，他的生意无法生存。 Padahal tahun yang lalu usahanya berkembang dengan pesat dan dia membuka cabang di beberapa tempat. 其实，在去年，他的生意刚开始做得非常繁荣，甚至他开了很多分店。 Perkiraannya tahun ini dia akan meraup keuntungan yang besar. 他的计划就是在今年他得了很多的利益。 Tetapi di luar prediksi akibat pandemik, dia harus menutup beberapa usaha dan mendapat kerugian yang cukup besar. 但是超过他所想的，今年本年有这个瘟疫的时候，使他该关了几天的分店，甚至他损失了很大。 Belum lagi hutang di bank dan beberapa tempat usaha harus ditutup dan juga harus membayar gaji pekerja. 甚至他在银行欠了很多债了，他也需要赔了很多他的这个工资。 Dia stres berat dan harus makan obat tidur setiap hari. 他精神崩溃，甚至他需要吃了这个安眠药。 Kejadian ini bukan saja menimpa dia, tetapi menimpa begitu banyak orang di dunia ini di masa pandemik ini. 这个事情不只是发生在我的好朋友，甚至很多人在这个瘟疫的情况，他们也损失了很多事情。 Banyak yang kehilangan usaha, pekerjaan, bahkan kehilangan nyawa. 很多人是失去了他的工作，损失了他的生意，包括失去了他的性命。 Segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa berubah dalam waktu sekejap ini. 在这个世界，一切所发生的事情会很快的改变。 Kehidupan manusia yang awalnya tampak tenang bisa dibuatnya porak-poranda. 人类的生活一般是平静的，很快的就改变了。 Ini menunjukkan bahwa manusia sangat terbatas. 这表示人是有限。 Maka Yakobus mengatakan hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 所以雅各说，你的生命就像一片云雾，出现少时就不见了。 Untuk itu kita membutuhkan Tuhan. 所以我们必须要主。 Nasihat yang kedua, kita diajar untuk senantiasa bergantung pada kehendak Allah untuk kehidupan dan untuk semua hal yang kita rencanakan dan lakukan. 第二点的勉励就是我们要被要求要永远依靠上帝的旨意来生活，以及我们的计划在一切我们所做的事。 Ayat ke-15 mengatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. 在第5节里面说，主若愿意，我们就可以活着。 Kita harus ingat bahwa hidup kita tidak berada di tangan kita sendiri. 我们必定了解，我们的生命不在我们的手之下， Tetapi bergantung kepada Allah. 但是投靠了神。 Kita hidup selama Allah menentukan dan dalam keadaan-keadaan yang ditetapkan Allah. 我们被主来指定我们的生命的永存。 Dan karena itu kita harus tunduk kepadanya, bahkan menyangkut hidup itu sendiri. 所以我们要顺从他，来依靠我们的前面的生活。 Barulah kemudian jika Tuhan menghendakinya, kami bisa melakukan ini dan melakukan itu. 然后接下来就是当主允许，我们就可以做这事行那事。 Semua tindakan dan rancangan kita berada di bawah kendali sorga. 这一切我们所做的与计划的，是在天国里面所指定的。 Istilah langkuak dia, ticu dia itu adalah satu kebenaran. 在一个话，就是人指定，但是天来做。 Kepala kita bisa saja penuh dengan berbagai pemikiran dan rencana. 在我们的头脑有可能很多的思想与计划。 Kita bisa merencanakan ini dan itu bagi diri kita sendiri, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. 我们可以为我们的自己来计划这一件事情，或是那件事情，或是对于我们的家庭，或是我们的朋友。 Tetapi ada kalanya Allah Sang Pemelihara menghancurkan segala ukuran yang kita tetapkan dan mengacaukan rancangan-rancangan kita.
但是一个保佑的天父，他会打破一切我们所指定的程度，包括破坏了一切我们的计划。 Oleh karena itu, baik keputusan-keputusan untuk bertindak maupun tindakan yang kita lakukan haruslah sepenuhnya diserahkan kepada Allah. 所以一切我们所要指定的行动，我们必定要交托于上帝。 Semua yang kita rancangkan dan kita lakukan haruslah dibuat dengan kebergantungan dan keberserahan kepada Allah. 一切我们的计划一定要以投靠了上帝，以交托给他。 Nasihat yang ketiga, kita diminta untuk tidak memegahkan diri dalam kesombongan. 第三的勉励就是我们被要求不要张狂自夸。 Ketika seseorang sudah berada pada puncak kesuksesannya, 当一个人已经到了他成功的高峰， ia cenderung menganggap segala sesuatu itu mudah didapat dan mudah dikerjakan. 他有可能觉得这一切他很容易的得到，很容易的去行。 Apalagi hidup yang bergelimang harta lebih mudah untuk membuat perencanaan-perencanaan yang besar dan sangat menguntungkan baginya. 甚至有可能他的生活充满的很多的财产，这使他觉得一切他的所计划的很容易去实行出来。 Bukan hanya dalam hal duniawi, dalam hal rohani pun manusia dapat dengan mudah membuat rencana jika ada sokongan materi yang kuat. 不止有可能也不止在这个属世上的事情，也包括属灵上的事情。人时常觉得，因他在这个世界上有很多的财产，他很容易去实行出来了。 Tetapi Yakobus mengingatkan jangan bermegah dalam kecongkakan. 但这雅各他很严格的警告我们，不要以张狂夸口。 Semua kemegahan yang membawa manusia menjadi sombong adalah salah. 一个张狂使人觉得骄傲。 Masih ingat Satu perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. 主耶稣曾经在路加福音12章13到21节所说的比喻， menceritakan tentang seorang kaya yang bodoh. 讲到一个无知的财主， Di mana ia berencana untuk merombak lumbungnya dan mendirikan lebih besar dan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangnya. 就是他要把他的厂房拆了，另改更大的，在那里好收藏一切的粮食和财足。 Lalu kemudian bersenang-senang karena ia sudah menimbun banyak sekali harta. 然后他就很享受的，因他已经存了很多的财产。 Kebodohan petani kaya tersebut ada karena ia tidak memperhitungkan bahwa hidupnya merupakan pinjaman dari Allah. 他没有说到一切他所有的生命是上帝借给他的。 Dan pada malam itu juga 然后当晚， nyawanya diambil. 就是他的性命被收回。 Yakobus mengatakan dalam ayat 14, 雅各书在14节说。 hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 你的生命就像一片云雾，出现少时就不见了。 Hal ini menunjukkan betapa hidup manusia sangat singkat sehingga tidak seharusnya manusia memegahkan dirinya sendiri. 这表示我们人生的生命非常短暂，我们无法就有自夸。 Orang yang sombong dan angkuh meyakini bahwa ia mampu mengatasi semua persoalan hidupnya dengan kekuatan yang dia miliki. 一个骄傲的人，他觉得他一切所遇到的事情，他用他的能力来处理。 Padahal ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat diprediksi. 其实，在这个世界有很多的事情是无法我们预测的。 Apa yang terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. 明天、后天、下周、
下个月、明年发生，我们无法知道。 Amsal pasal 27 ayat 1 sekali lagi mengingatkan kita, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. 箴言书27章1节说：“不要为明天自夸，因为一日要生何事，你尚且不能知道。” Kehidupan ini tidak selurus dan semulus yang kita bayangkan. 是我们人生的过程不是一帆风顺的。 Terkadang ada kejutan-kejutan yang tidak pernah kita harapkan, sementara kita hanya bisa menduga-duga dan mengira. 有时会很多事情使我们感到计划了超过我们所期盼的，甚至我们无法预测。 Membuat perencanaan yang baik memerlukan kerendahan hati di hadapan Tuhan. 当我们要做了人生的计划的时候，我们需要谦卑在神的面前。 Karena kita adalah hambanya yang merencanakan segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini. 因为我们是他的仆人，当我们要计划一切在世上所做的事情， Hanya untuk mensukseskan rencananya yang kekal bagi hidup kita. 只为了要成就他永恒的计划在这个世界。 Nasihat yang keempat, 第四的勉励， sebagai jemaat Tuhan, 成为神的儿女， kita diajar dan dinasehati untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita ketahui. 我们被勉励、被劝告去做按照我们所知道的。 Kehidupan kita diperhadapkan dengan Allah dan dengan manusia. 我们的生活被面对在上帝的面前与人类。 Kita harus memastikan bahwa kita tidak melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang kita sendiri ketahui. 我们必须保证一切我们所做的与我们自己所知道的不相反，按照我们所理解的。 Jika kita tahu sesuatu yang baik yang harus kita kerjakan, maka kita harus mengerjakannya dengan tulus dan tidak menghindarinya. 当我们知道这一切要必做的是善事的，我们不要拖鞋去实行。 Peduli dengan semua di sekeliling kita, bahkan merencanakan dan melakukan segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan dengan tulus, bukan membiarkan atau menghindarinya. Karena jika demikian kita akan berdosa. 我们要关心到四周围的事情，甚至当我们计划与实行一件善事，在神的面前是一个以诚恳的，不是以这个拖鞋，或是我们不管因这个是罪事。 Sebagai ilustrasi penutup, 做一个结论的故事呢， saya akan menceritakan seorang anak laki-laki yang berambisi pada suatu hari nanti dia akan menjadi jenderal angkatan laut. 我讲有一个故事，就是一个年轻人，他在小的时候，他计划将来他可以当陆军，然后甚至可以上升到将军。 Anak itu pandai dan memiliki ciri-ciri yang lebih daripada cukup untuk dapat membawanya kemanapun juga. 这位年轻人是一个非常聪明的，甚至他有这个本领可以实现他所要做的。 Untuk itu ia bersyukur kepada Tuhan oleh karena ia adalah seorang anak yang takut akan Tuhan dan ia selalu berdoa agar supaya suatu hari nanti impiannya akan menjadi kenyataan. 所以这位年轻人他感谢主，因他也是一个成为敬畏主的人，他祷告，终有一天他的期盼可以实现出来。 Sayang sekali ketika saatnya tiba baginya untuk bergabung di angkatan laut, ia ditolak oleh karena memiliki telapak kaki yang kurang normal. 但是非常可惜的，到了一个时间，他将进入这个路径的时候，他被拒绝，因他的脚踏是平等的。 Berulang kali ia berusaha, ia kemudian melepaskan hasratnya untuk menjadi jenderal dan untuk hal itu ia mempersalahkan Tuhan yang tidak menjawab doanya. 他好几次的重复的来报考，但是后来他就觉得他要放下他的梦想，成为将军了，
然后他就责怪上帝。 Amarahnya mulai ditujukan kepada Tuhan. 他将他的愤怒朝向主， Ia tahu bahwa Tuhan ada. 他知道主是存在的， Namun ia tidak mempercayainya lagi sebagai seorang sahabat, tetapi sebagai seorang penguasa yang lalim. 但是他觉得主已经不是成为他的好朋友，甚至他觉得主是一个邪恶的掌控者。 Ia tidak pernah lagi berdoa atau melangkahkan kakinya ke gereja. 他一直不再祷告，包括他进教会了。 Ia kemudian memutuskan untuk masuk perguruan tinggi dan menjadi seorang dokter. 他就决定了进入大学来成为一个医生。 Dan begitulah ia menjadi dokter dan beberapa tahun kemudian menjadi seorang ahli bedah yang handal. 过了好几年，后来他就成为很出名的医生，甚至手术师。 Ia menjadi pelopor di dalam pembedahan yang beresiko tinggi, di mana pasien tidak memiliki kemungkinan hidup lagi, apalagi apabila tidak dibedah olehnya. 他就成为一个出发点，就是一位年轻人可以开始很严重、很危险的手术方式，但是只有他可以实行出来。 Sekarang semua pasiennya memiliki kesempatan suatu hidup yang baru. 现在每个病人有这个机会了，有这个生活的生存。 Selama bertahun-tahun ia telah menyelamatkan beribu-ribu jiwa, baik anak-anak maupun orang dewasa. 过了好几年，他已经拯救了几千的生命，包括儿童到成人。 Setelah ia menjadi lebih tua, maka ia melatih para ahli bedah lain dan menolong lebih banyak lagi jiwa. 当他年老的时候，现在他已经训练了很多的年轻的手术师来拯救更多的人。 Pada suatu hari, ia bermimpi berjumpa dengan Tuhan. 有一天他睡觉的时候，他梦了一见神。 Di situ dengan amarah yang masih meledak-ledak, 当时以这个愤怒的口气， pria itu bertanya kepada Tuhan, kenapa doa-doanya tidak dijawab? 这位年轻人就问神：为什么我所求的祷告你没有实现，给我实现呢？ Maka Tuhan mengatakan, pandanglah ke langit anakku. 然后神向他说：我的孩子啊，你展望这个天上。 Ketika pria ini melayangkan pandangannya ke langit, 当这位年轻人他的脸展望天上的时候， Tuhan mengatakan, saya akan memperlihatkan impianmu yang engkau impikan. 我想给你看一切你所渴望的梦想。 Di sana ia dapat melihat dirinya sebagai seorang anak laki-laki yang berdoa dengan sungguh-sungguh untuk bisa menjadi seorang angkatan laut dan menjadi seorang jenderal. 那时他就看到他当时他的自己一个年轻人，他的梦想可以入军了，然后将来成为将军。 Kemudian ia melihat dirinya masuk angkatan darat dan menjadi seorang prajurit. 然后他看到他自己已经考进了这个陆军，然后他成为一个军人。 Di sana ia sombong dan ambisius dengan pandangan mata yang seakan-akan berkata, pada suatu hari nanti saya akan menjadi seorang jenderal yang tangguh. 然后当时他就很骄傲的、自豪的说：“将来我就会成为将军。” Ia kemudian dipanggil untuk mengikuti peperangan yang pertama. 然后他被派了去第一次的战争。 Akan tetapi ketika ia berada di camp di garis depan, sebuah bom jatuh dan membunuhnya. 但是当他排到最前头的时候，在一个战争的时候，突然一个炸弹掉下来，然后使他丧命。 Ia dimasukkan ke dalam peti kayu untuk dikirimkan kepada keluarganya. 他就进入了一个木头，然后后来被烧在里面。 Semua ambisinya kini hancur berkeping-keping saat orang tuanya menangisi dia dan terus menangis. 使这一切他所
渴望的事情就已经破碎了，甚至当时他的父母为他掉眼泪。 Pria itu tersungkur ke tanah. 然后这位年轻人他跪下来说 Sekali lagi suara Tuhan mengatakan, 我渴望神的声音向我说， anakku, 我的儿， kembalilah melihat ke langit. 你再展望天上， Saya akan memperlihatkan perencanaan yang saya berikan di dalam hidupmu. 我将显明给你我所计划给你的事。 Sekali lagi ia memandang ke langit. 他再次展望天上， Di sana ia memperhatikan kehidupannya hari demi hari dan berapa banyak jiwa yang telah diselamatkan. 他就甚至看到他所度过的这个日子，他已经救了很多的人。 Ia melihat senyum di wajah pasiennya dan berapa banyak jiwa yang telah diselamatkan. 他看到病人的向他的笑脸，甚至有几千人，他的生命已经被救回 Dan 来。 kehidupan baru yang telah diberikan kepada mereka dengan menjadi seorang dokter bedah. 甚至他已经得了这个新的生命，因他已经成为很好的医生。 Sampai di situ, 到了那时， ia tahu bahwa Tuhan ternyata selalu bersama dengannya. 他原来知道神随时与他同在。 Ia mengerti bagaimana Tuhan telah memakainya sebagai alatnya untuk menyelamatkan beribu-ribu jiwa. 他才理解主已经使用他，成为拯救几千多的人。 Ia harus melepaskan rencana hidupnya sendiri 他必定放下他的人生的计划与梦想， dan menerima rancangan hidup dari Tuhan 然后领受上帝对他的美好计划， untuk menggenapkan rencana yang kekal dari Tuhan. 来完成神永恒的计划。 Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, 各位亲爱的弟兄姐妹， maukah kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita? 是否我们愿意把一切我们的计划来交在上帝的手下， Supaya kita bisa menggenapkan rencana kekal dari Tuhan untuk hidup kita. 使我们可以完成了神给我们永恒的生命计划。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们来同心祷告。爱我们的天父上帝，是创造宇宙万物的，是亲手塑造我们的。 Amin. 我们感谢你，你不断的将你的生命来帮助我们，你的手来带领我们，预备我们最好的在我们这生活里。 Amin. 我们感谢主，虽然我们时常不明白，我们时常以我们的这个肉体的眼界，以属世的方式来预备、来准备这一切我们所要做的，而是时常这一切我们所计划的事情，当我们实行出来的时候，有时成功，有时失败，甚至当成功的时候，也带来我们的后悔的结论。但是主，我们感谢你，你再次今天借着你的仆人，用你的真理来提醒我们， 是的，主。 将一切我们所计划的事情，将一切我们的梦想，有可能从小，有可能在我们信主了之后，我们所要做的事情，我们要先把这一切交托给主。主，你帮助我们，主，你与我们同在，主，你每天以我们的脚步来照亮我们，使我们可以明白这一切。当无论我们遇到什么困难的时候，在遇到什么挫折的时候，我们以恳切的祷告，我们以很好的追求交托在主你的手中，你就为我们开路，你就为我们预备最好的。我们感谢主，我们把一切我们所遇到的事情，我们的生命，我们有可能在软弱的病痛当中，有可能在无助当中的家庭的困难当中，我们要学习交托给主。
我们相信主，你预备，你带领我们最好的盼望。我们把这一切荣耀给主，你赐给我们有这个力量来与主同走。感谢主，我们把这一切荣耀归给主。圣灵恩膏高摩我们每个人， Amen 祷告奉靠主耶稣的名求，阿门。 Amin. Puji Tuhan yang sangat berbahagia bagi kita yang telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian yang kedua sebelum kita bersama-sama berdoa bersama setiap pokok doa yang ada. Kita naikkan pujian, Di Hatiku Ada Kidung Indah. 주 예수是我一首诗歌，这是有天赐给我，从未有此美妙绝伦音乐，真是奇妙恩爱歌，在我心里唱吟赞美歌声，唱吟奇妙歌谣，变色动唱和，在我心里唱吟赞美歌声，唱吟奇妙恩爱歌。我爱耶稣，因他为我死，赦罪恩白白赐我。我真快乐，因他在我心里，今后要敞开宣告。在我心里唱吟赞美歌声，唱吟妙歌谣，变色中唱和。在我心里唱吟赞美歌声，唱吟奇妙恩爱歌。第三个，耶稣再来掌权的时候，我一点色动真和，这时却有美妙音乐伴奏，同在宝座前唱歌。在我心里唱吟赞美歌声，唱吟奇妙歌谣，变色动唱和。在我心里唱吟赞美歌声，唱吟奇妙恩爱歌。Kita naikkan pujian bahasa Indonesia, bait pertama 1 dan 2 dan 3. Yesus berikanku suatu kidung, sungguh indah surgawi. Kidung indah tak pernah ku dengar, sungguh indah manislah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih. Yang kedua, Yesus mati menggantikanku, anugerahnya ku diberi. Kidung indah di dalam hatiku, membuatku senanglah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Bait yang ketiga, Yesus datang dan bertahta pula, malaikat pun memuji. Kidung indah, sungguh indah mulia, malaikat pun memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Begitu ajaib kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bersatu berdoa bersama rekan-rekan, saudara-saudara di rumah.
kita sama-sama di tempat ini juga berdoa. Pertama, berdoa ucapan syukur kepada Tuhan. Pertama, kita bersyukur untuk kesehatan, keluarga, dan pekerjaan yang Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Lalu kita juga bersama-sama bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah online yang selama ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kita juga bersyukur pada Tuhan untuk kesehatan yang diberikan kepada setiap hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sampai saat ini masih melayani Tuhan sehingga bisa terus melayani Tuhan. Mari sama-sama kita angkat suara, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Tuhan, bahwasannya Engkau menyertai kami, bahwasannya Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa, bersyukur ya Tuhan, untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami, untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, untuk keluarga-keluarga kami yang selalu setia bersama-sama dengan kami, dalam suka ataupun senang ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pekerjaan ataupun usaha yang Tuhan sertai, Tuhan berkati ya Bapa. Kiranya Tuhan segala hal yang kami dapatkan membuat hati kami bersyukur kepada Tuhan sebagai Allah penolong dan kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk ibadah online dan kebaktian yang lainnya juga Tuhan, agar kami tetap bertumbuh iman kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kebaktian online yang terus diselenggarakan, yang sudah berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk terus melakukannya Tuhan, agar kami terus taat, tetap setia, mendengarkan firman Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk fasilitas dan segala hal yang Tuhan sediakan bagi gereja kami, memungkinkan kami untuk mengikuti ibadah setiap minggunya ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan di gereja GMI Gratia Majingga ataupun di gereja GMI yang lainnya Tuhan. Dan segala pertolongan Tuhan Kau memberikan mereka kesehatan, memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan terus pakai di tengah-tengah pandemi ini, agar setiap kami ya Tuhan bisa terus menjalankan ibadah di dalam nama Tuhan Yesus ini ya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan segala ibadah penyertaan dalam pertolongan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan berdoa, poin yang B, untuk pergumulan bangsa Indonesia. Yang pertama, doakan bulan ini Indonesia akan mengadakan uji klinis vaksin yang baru datang ya, vaksin corona Sinovac. Kiranya dapat berjalan dengan baik segala uji klinis dan kelak akan mendapatkan manfaat bagi kesembuhan rakyat Indonesia. Doakan rencana para ahli juga untuk mendistribusikan vaksin corona pada Januari 2021 mendatang. Ya, kiranya dapat terlaksana dengan baik. Lalu berdoa untuk senantiasa untuk garda terdepan tim medis, ya, Polri, TNI, dan lain-lain yang sampai saat ini berjuang untuk menekan penyebaran virus corona. Mari kita angkat suara, kita berdoa untuk 3 poin doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasannya ada sedikit titik terang terbuka ya Bapa, untuk masalah pandemi yang melanda dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pengujian klinis vaksin yang sudah ditemukan dan sudah mendarat Indonesia, kiranya vaksin yang sudah ditemukan ini bisa melalui uji klinis dengan baik ya Tuhan, sehingga kelak bisa menjadi alat untuk kesembuhan banyak orang dan juga memberikan imunitas bagi bangsa kami ya Tuhan. Agar kami keluar dari masalah terpuruk ekonomi dan segala pandemi ini ya Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para ahli-ahli tenaga medis dan para saintis yang akan mengujinya ya Tuhan dan akan menerbitkannya di bulan Januari tahun depan ya Bapak. Kiranya semua berjalan dengan baik, seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga terus berdoa mendukung untuk setiap tenaga medis, untuk setiap orang yang di garda depan TNI, Polri, yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini ya Bapak. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, kesehatan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami untuk bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia. Doakan untuk Bishop, DS, dan pimpinan jemaat yang melayani di GMI Indonesia, agar diberikan hikmat kebijaksanaan dalam melayani di situasi sekarang ini. Lalu doakan untuk pelayanan online yang dikerjakan di setiap gereja selama pandemi, yaitu ibadah umum, cell group, persekutuan komisi-komisi, webinar, atau kelas iman dasar dan lain-lain, agar itu bisa memberikan manfaat untuk jemaat Tuhan di Gereja Metodis Indonesia. Lalu doakan bulan September akan diadakan konferensi tahunan,
Kiranya para utusan konvensi, Tuhan berikan hikmat dan menolong untuk diberikan kelancaran acara konferensi pada bulan September nanti. Mari kita angkat suara, kita berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, gereja kami ya Tuhan, Gereja Metodis Indonesia, bisa berkarya di Indonesia karena nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap DS, untuk para bishop, dan hamba-hamba Tuhan, seluruh GMI Metodis, GMI ya Tuhan, bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terutama di tengah-tengah pandemi ini, semuanya bisa berjalan dengan baik, segala rencana ke depan ya Tuhan, apa yang sempat batal di tahun ini, kayaknya Tuhan berikan hikmat untuk bisa menjalankannya dengan baik di lain waktu ke depan ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap acara-acara kebaktian, cell group, pembinaan, seminar, dan juga kelas-kelas pembinaan yang lain ya Tuhan yang diadakan oleh setiap gereja Metodis Indonesia dimanapun berada. Kiranya itu menjadi manfaat untuk pertumbuhan iman dan juga semakin mengajarkan jemaat mengenal Tuhan Yesus, mengajar kebenaran ya Tuhan. Pakai juga setiap orang yang bekerja, melayani, dan juga terlibat langsung dalam pelayanan itu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk konferensi tahunan pada bulan September, kiranya konferensi tahunan yang sempat tertunda ya Bapa, kelak bisa berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk setiap orang yang memimpin, para utusan-utusan konferensi, bisa dipakai Tuhan, diberikan hikmat agar segala keputusan, segala masalah yang ada, segala pertimbangan yang ada bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami berdoa menyerahkan pelayanan dan gereja kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari sama-sama kita masih berdoa, kita doakan untuk muda-mudi. Pertama, doakan untuk setiap muda-mudi kita yang ada di kota Medan, di luar kota maupun di luar negeri. Ya, kiranya Tuhan memberkati studi mereka, pekerjaan mereka. Lalu doakan kiranya muda-mudi boleh diberikan kreativitas dan ide-ide untuk menjadi terang dan garam di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Ya, lalu yang ketiga, doakan kiranya muda-mudi dimanapun mereka berada boleh mendapat komunitas yang membangun iman. Mari sama-sama kita mendoakan muda-mudi gereja kita atau gereja lain dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk muda-mudi generasi muda ya Tuhan ke depan dalam pertolongan dan kasih setia Tuhan yang ada di Medan ataupun di luar kota atau bahkan di luar negeri ya Tuhan. Tuhan lindungi mereka dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, dalam segala kerinduan yang sedang mereka jalani ya Tuhan. Dalam studi, pekerjaan, atau apapun ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya mereka bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa dimanapun mereka ada ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya muda-mudi itu juga bisa mencurahkan kreativitas mereka demi nama Tuhan dan bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya di tengah-tengah segala komunitas-komunitas yang ada, yang mungkin tidak membangun, ajar mereka Tuhan untuk menemukan komunitas yang baik, agar mereka tidak jauh daripada Tuhan, agar mereka masuk dalam jalan yang benar, dalam komunitas yang benar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjaga mereka, kiranya juga Engkau memimpin mereka dalam setiap cita-cita harapan yang mereka dapatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya yang terakhir, kita akan doa untuk pribadi kita masing-masing. Saya harapkan setiap kita mengambil waktu berdoa, boleh dengan teman ataupun orang yang di keluarga bersama-sama berdoa. Inilah kesempatan kita berdoa bersama dengan keluarga kita, atau berdoa secara pribadi juga boleh. Doakan agar semakin hari kita semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Lalu doakan kiranya Tuhan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit dan juga menjauhkan keluarga kita dari sakit penyakit. Lalu kita juga berdoa berseru kepada Tuhan. Kita boleh terus mengembangkan disiplin rohani kita di rumah dimanapun kita berada. Mari saya berikan waktu untuk setiap kita berdoa secara pribadi untuk 3 poin pokok doa ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk jemaat Tuhan ibadah dalam kondisi apapun mereka ya Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia Tuhan sertai, kiranya dengan sejahtera menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa kami dalam kerajaan surga, hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam segala pergumulan, di segala kerinduan mereka di tahun ini ya Tuhan. Ataupun masalah yang sedang mereka hadapi, kiranya Engkau menolong mereka ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa, kiranya Engkau melindungi dan menjaga setiap anggota-anggota keluarga jemaat Tuhan dari sakit penyakit. Agar kami ya Tuhan bisa melewati fase pandemi ini beserta bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang lemah tubuh, yang hari ini sedang sakit ya Tuhan. Kiranya oleh kuasa Tuhan, Tuhan sembuhkan dia ya Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, Engkau memberikan dia kekuatan. Segala sesuatu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat Tuhan masih terjadi. Saya percaya Tuhan Engkau menyertai. Bagi setiap jemaat Tuhan yang dalam bergumul yang berat, Bapa, hamba memohon agar Engkau menolong mereka. Agar Tuhan mengingatkan mereka bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap pokok-pokok doa kami. Setiap doa-doa yang tidak terucapkan juga ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang akan menjawab doa tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami untuk mengakhiri kebaktian pada malam hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan Bapa kami. Dari momen izin yang cutawan laho musa cufu. Cutawan. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同现在天上。我们有用的意思，请而赐给我们，赦免我们的罪。 如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱以及圣灵的感动，与我们众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永 远远，阿门。请坐下，默祷。阿门。散会，上帝祝福大家。